Selamat petang dan salam sejahtera pada semua rekan-rekan. Pada hari ini saya Wepan anak Gunting, pelajar di MHS ambilan Januari 2019, ingin menyampaikan berkenaan dengan kajian case yang telah dibuat di Hospital Sentosa di Sarawak. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah case, satu case yang saya ambil dari semasa penempatan di Hospital Sentosa. Case tersebut adalah berkaitan dengan skizofrenia, dan tajuk kajian case yang saya buat adalah penjagaan dan pengurusan pesakit dengan skizofrenia. Okay. Kita pergi kepada pengenalan. Skizofrenia merupakan sejenis penyakit mental yang dicirikan oleh tingkah laku yang tidak normal, pertuturan yang aneh, penurunan keupayaan untuk memahami realiti. Itu maksud umum untuk skizofrenia. Okay. Tanda-tanda dan gejala. Tanda-tanda dan gejala skizofrenia adalah seperti delusi ataupun satu kepercayaan yang kuat tentang tetapi palsu. Kepercayaan yang kuat tetapi palsu. Yang kedua adalah halusinasi, yaitu persepsi yang salah. Contohnya seperti mendengar suara-suara gaib, bercakap kepada atau bercakap sesama sendiri, atau membuat ulasan terhadap apa yang dilakukan, tetapi suara itu tidak didengari oleh orang lain. Yang ketiga, gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku ini merupakan tanda ataupun simptom yang ketiga bagi pesakit skizofrenia. Seterusnya, faktor penyebab. Faktor penyebab pada penyakit ini adalah seperti faktor genetik, faktor komplikasi, contohnya semasa wanita hamil dan semasa bersalin. Dan yang ketiga adalah faktor kimia pada otak. Kita lihat pada insiden dan statistik. WHO melaporkan bahwa terdapat 20 juta kes skizofrenia di seluruh dunia. Dan Chi dan Selina pada tahun 2014 dalam kajian mereka menyatakan kadar kejadian yang dilaporkan di Malaysia untuk penyakit ini adalah sebanyak 7.7 ke 43.0 dari setiap 100.000 penduduk di Malaysia. Oke, selanjutnya kita akan pergi kepada pemenangan case. Case yang saya ambil adalah merupakan pesakit bernama CE, berjantina perempuan, berbangsa Melayu, berumur 15 tahun, masih bujang, tiada pekerjaan, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, dan ahli keluarga terdekat yang terapat dengan beliau adalah ibu beliau. Ini merupakan raja keluarga mereka. Pesakit mempunyai 2 orang abang, ibu bapa yang masih hidup, dan 2 orang abang. Pesakit adalah anak bongsu. Kita pergi kepada sejarah penyakit lalu. Menurut ibu bapa pesakit, mereka mempunyai seorang nenek yang punya sejarah penyakit depresi, dan yang lain-lain tidak ada sejarah berkaitan dengan penyakit mental. Sejarah pribadi pesakit, mengikut bapa pesakit dilahirkan matang dengan berat 2.45 kg, tetapi mempunyai sejarah jaundice selama 3 minggu
atau lebih dikenali sebagai jaundice yang berpanjangan. Tiada sejarah sawan, tahap pendidikan hanya sampai ke tingkatan 3. Pesakit akil balik pada umur 13 tahun, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan tidak mengambil dadah atau barang terlarang. Personality pesakit merupakan seorang yang agak antisosial tetapi baik dalam keluarga. Beliau mempunyai hobi bermain permainan dalam talian, membaca buku, dan komik. Aduan utama dan sejarah penyakit. Pesakit mula berubah semasa memasuki tingkatan 1 pada tahun 2018. Dia mula enggan turun ke sekolah dengan alasan selalu dibuli dan tiada kawan. Pada tahun 2019, mereka berpindah rumah ke satu kawasan baru, dan dari situ pesakit mula menunjukkan tanda-tanda lain. Salah satu tanda yang ditunjukkan beliau adalah beliau selalu merasa curiga dan ketakutan, sehingga sampai pernah membeli kunci sampai 6 hingga ke 7 kunci untuk kunci bilik beliau sahaja karena takut perompak. Di samping suka mengurung diri di dalam bilik. Pada September 2019, terdapat perubahan pada tingkah laku pesakit, yaitu pesakit mula selalu senyum sendiri, ketawa sendiri, dan tahap kebersihan pesakit juga mula menurun, dan seterusnya sering tidak tidur, yaitu mengalami gangguan tidur. Selepas itu beliau juga ada halusinasi, mendengar suara gaib, delusi, kepercayaan palsu. Pesakit selalu percaya bahwa ibu beliau mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain, dan kedua-dua ibu bapa mereka beliau ingin membunuh beliau. Terusnya kita pergi pada penemuan pemeriksaan berdasarkan Mental Status Examination ataupun MSE. Ini merupakan examination yang menentukan tahap kesehatan mental pesakit. Bermula dengan gambaran pesakit bertubuh kecil, kurus, dan nampak kebersihan yang tidak terjaga. Tingkah laku, dari segi tingkah laku, beliau menunjukkan kurang tumpuan. Dari segi sikap, masih mampu bekerja sama dan paham arahan. Tahap kesedaran, pesakit masih sedar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Emosi pesakit pada masa ditemuduga adalah emosi euthyming, mempunyai pengaruh yang tumpul, masih berorientasi dengan tahu masa, tempat, dan orang. Maksud dia mengenali masa, tempat, dan orang. Daya ingatan masih baik, pertimbangan masih waras, tetapi dari sudut pandangan masih lemah karena beliau masih merasa diri beliau normal. Selepas itu, isi pemikiran. Beliau mempunyai ide yang terlalu tinggi. Seterusnya, maklumat dan perbadahan kata adalah sederhana, pengabstrakan adalah sederhana, dan tumpuan masih baik semasa temuduga. Contohnya dengan menggunakan serial 7 test untuk melihat tumpuan pesakit. Seterusnya kita pergi kepada rawatan dan pengurusan pesakit. Rawatan dan pengurusan untuk pesakit ini harus seperti biasa dimulakan dengan pengambilan tanda-tanda metal. Lepas pengambilan sejarah tadi, kita teruskan dengan pengambilan tanda-tanda metal. Di sini semasa pemeriksaan didapati pesakit
mempunyai tekanan darah 125/78 mmHg, nadi 96 per menit, pernapasan 20 per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, saturasi 99%, berat badan 45 kg dan tinggi 158. Kebanyakan tanda-tanda vital yang didapati adalah normal, tidak menunjukkan tanda-tanda yang membahayakan. Dalam sistem kardiovaskular normal, paru-paru beliau juga normal, sistem saraf pusat pun normal, semua tona, muscle semua, power semua normal. Pemeriksaan darah dan makmal juga tidak menunjukkan sebarang keabnormalan. Ujian darah untuk dadah juga negatif. Selepas kita memperolehi tanda-tanda vital dan pemeriksaan yang lain, kita teruskan dengan rawatan untuk pesakit skizofrenia. Dikategorikan kepada beberapa peringkat. Yang pertama adalah rawatan obat-obatan. Untuk pesakit ini, pegawai perubatan telah memberikan tablet risperidon 2 mg sekali sehari, diberi secara berperingkat sehingga dos maksimum 4 hingga 16 mg sehari. Oke. Itu saja obat yang diberi pada ketika kita dalam penempatan. Rawatan berdasarkan simptom. Contoh bagi pesakit ini, contohnya terapi tidur, terapi untuk delusi beliau, latihan penjagaan kebersihan beliau, pengawasan potensi takut beliau menjadi agresif. Okay. Ambil contoh satu, terapi tidur. Terapi tidur sasaran dalam proses rawatan adalah 6 ke 8 jam sehari selama 3 hari untuk jangka masa pendek. Untuk jangka masa panjang, sasaran adalah untuk membolehkan pesakit tidak mengalami gangguan tidur. Seterusnya kita beralih kepada rawatan psikososial. Rawatan psikososial terdiri daripada terapi kognitif. Dalam terapi kognitif ini ada berbagai-bagai cara rawatan dan ia juga terbagi kepada dua, yaitu terapi perilaku kognitif dan terapi pemulihan kognitif. Seterusnya pendidikan psikologi. Lepas itu kita akan beri rawatan konseling, di mana konseling akan diberi oleh psikologis. Sebab itu pesakit ini dirujuk kepada psikologis untuk menerima rawatan konseling. Okay. Seterusnya rawatan sokongan, dan sekiranya pesakit menjadi bertambah teruk ataupun tidak ada tindak balas ataupun kurang tindak balas dengan obat-obatan, maka rawatan elektrokonvulsif akan dipertimbangkan ataupun ECT. Okay. Seterusnya kita pergi pada penentuan diagnosis dan intervensi. Okey, penentuan diagnosis bagi pesakit ini adalah berdasarkan elemen-elemen ujian seperti ujian fizikal, ujian saringan, penilaian psikiatrik, dan berdasarkan manual kriteria diagnosis atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ataupun DSM-5. Okay. Berdasarkan DSM-5 ini, dia punya kriteria untuk diagnosis adalah beliau mempunyai 2 atau lebih simptom yang disenaraikan dalam kriteria DSM-5 ini dalam masa jangka 1 bulan, sama ada simptom delusi, halusinasi, perturan-perturan yang tidak teratur, tingkah laku yang sangat tidak teratur atau katatonik,
dan simptom negatif. Dan berdasarkan sejarah dan juga penemuan tadi, kita dapati pesakit ini ada tanda-tanda dalam kriteria DSM-5 yang menyebabkan beliau didiagnos mengalami skizofrenia. Antara contoh-contohnya adalah delusi, halusinasi, perubahan tingkah laku yang telah kita sebutkan tadi, kecelaruan pertuturan, dan terdapat simptom-simptom yang negatif. Dalam ujian MSI, kita hanya dapati beliau kurang tumpang dan mempunyai idea yang terlalu tinggi. Selain itu, beliau lebih kelihatan normal. Seterusnya kita pergi kepada intervensi pesakit ini. Intervensi pesakit ini merangkumi banyak intervensi yang berkaitan dengan pesakit, keluarga pesakit, dan masyarakat. Secara ringkasnya, intervensi yang pertama adalah intervensi psikososial, di mana pesakit ini akan diajar ataupun dilatih dalam kemahiran psikososial, termasuklah dalam terapi kognitif, termasuk terapi perilaku dan terapi pemulihan. Terdapat berbagai-bagai cara terapi dalam terapi kognitif ini. Dan seterusnya, pesakit akan diberi pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi akan diberi tentang bagaimana pesakit boleh berdepan dengan masyarakat, boleh bergaul dengan masyarakat. Itu antara pendidikan, contoh-contoh pendidikan psikologi yang akan diberikan kepada pesakit. Selepas itu, intervensi keluarga. Maksud dia di sini, konseling juga akan diberi kepada ahli keluarga pesakit. Konseling itu terutamanya berkaitan dengan bagaimana untuk memberi sokongan kepada pesakit supaya beliau lebih merasa yakin, lebih merasa selesa dengan ahli keluarga sendiri dan rasa diterima. Itu tujuan intervensi keluarga. Selepas itu akan diberi latihan kemahiran sosial. Latihan kemahiran sosial merangkumi kemahiran diri pesakit, kemahiran pesakit untuk berdepan dengan masyarakat, bersosial dengan masyarakat, mahir untuk berhubung, dan memberi latihan supaya beliau tidak malu untuk berdepan dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah intervensi rawatan masyarakat asertif. Maksud dia di sini, intervensi ini adalah berkaitan dengan anggapan masyarakat. Intervensi ini adalah untuk menyedarkan masyarakat, membawa masyarakat bersama-sama supaya stigma berkenaan dengan pesakit gangguan mental ini, pesakit mental, contohnya seperti skizofrenia ini dapat dikurangkan dan masyarakat dapat menerima pesakit-pesakit ini ke dalam komuniti. Untuk itu kita pergi kepada kesimpulan. Ternyata penyakit skizofrenia ini merupakan penyakit yang boleh dikatakan tidak dapat sembuh, tetapi dapat dikawal dengan kaedah perubatan, konseling, terapi, dan sokongan keluarga serta masyarakat amnya. Untuk itu, sebagai pesanan, kita sebagai anggota kesehatan harus membantu dalam mempromosikan kesehatan mental, terutama yang berkaitan dengan gangguan mental, sebagai sokongan kepada pesakit-pesakit ini agar mereka mampu ataupun lebih diterima dalam komuniti. Begitu, sekian saja dari saya.
Selamat malam dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Terima kasih.